Jungle. Piramid, The Great Wall of China dan Angkor Wat. Ciptaan-ciptaan seni seperti ini kelihatan seperti mustahil kepada kita sebagai manusia moden kerana dengan tanpa teknologi moden, mana mungkin mereka dapat mencipta bangunan seperti itu. Akan tetapi, sejarah merakamkan pelbagai usaha dan dedikasi yang dilakukan oleh mereka yang terdahulu untuk mencapai kejayaan ini. Bak kata orang barat, it seems impossible until it's done. Jika bukan dengan teknologi, apakah yang membantu mereka untuk menjadi sebuah tamadun yang begitu hebat? Jika bukan dengan fizikal, maka yang tinggal hanyalah mental. Nenek moyang kita yang hidup pada tamadun ini sememangnya bersifat berwawasan tinggi dengan menyemai pelbagai sifat-sifat dan nilai murni dalam kalangan anak-anak mereka bagi membentuk generasi yang mendatang. Walaupun kecil, tetapi usaha mereka membuahkan hasil. Maka dengan itu, terlahirlah sebuah tamadun yang begitu hebat. Kehebatan mereka adalah nilai murni dan moral, apalagi yang ditekankan oleh tamadun-tamadun ini, sehingga terlahirnya tamadun-tamadun legenda seperti tamadun Cina kuno, tamadun Indus, Greek dan Rom. Ianya etika serta peradaban. Jadi, kumpulan kami iaitu Kumpulan 4 akan menerangkan tentang etika dan peradaban tamadun Cina, India dan Barat satu demi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 akan membincangkan tentang topik etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun, tamadun Cina, tamadun India dan tamadun Barat. Etika dan peradaban dalam tamadun Cina merangkumi nilai etika, etika masyarakat Cina dan etika dan peradaban. Konsep Wuxing atau maksudnya 5 elemen. 5 elemen utama alam iaitu tanah, air, api logam dan kayu mempunyai peranan dan kesan perubahan dan pergerakan alam. Yang kedua, raja yang berjaya menguasai sesuatu pemerintahan akan meletakkan dirinya sebagai seorang Jinzu. Jinzu ialah manusia yang sempurna. Wuxing juga merujuk kepada aktiviti kosmik dan kategori yang dibuat secara konseptual tentang alam. Kita beralih pada poin yang kedua dalam etika masyarakat Cina iaitu konsep Yin dan Yang. Konsep Yin Yang adalah kuasa positif dan negatif yang perlu disatukan bagi mewujudkan keharmonian. Confucius menggunakan konsep Yin Yang ini untuk menginterpretasikan segala yang ada di dunia. Yin Yang juga menjelaskan tentang perubahan dan kreativiti kosmik. Dalam konsep Yin Yang menunjukkan fenomena terbahagi kepada dua yang tidak sama namun terdiri daripada ciri-ciri yang saling memerlukan. Seterusnya, konsep Zongyang. Konsep Zongyang menekankan kesederhanaan dan keseimbangan di dalam praktis norma asasi manusia. Ia juga memimpin manusia agar membangunkan diri sebagai manusia yang sempurna. Poin yang ketiga adalah konsep Tian dan Ti. Tian bermaksud langit atau syurga dan Ti pula bermaksud bumi. Dewa Tian merupakan dewa yang berkuasa dalam menentukan nasib dalam kehidupan manusia. Tian juga mempengaruhi pemikiran masyarakat Cina terhadap asas kepada perubahan dan pergerakan yang berlaku adalah apabila perubahan terjadi pada alam semesta. Konsep Datun dan Dao. Datun fokus kepada manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dan keharmonian sosial. Dao pula bermaksud jalan merujuk kepada set peraturan etika atau tata tertib moral. Sebelum kedatangan falsafah Confucius, Dao digunakan untuk menunjukkan suatu jalan atau suatu cara kelakuan atau tabiat, sama ada baik atau buruk. Selepas Confucius, orang-orang yang mengikut fahaman Daosme atau Daosme berasal dari perkataan Dao, menggunakan konsep Dao dengan suatu maksud metafor. Nilai etika tamadun Cina terbagi kepada dua, iaitu Wulun dan Wuchang. Wulun membawa masuk hubungan manakala Wuchang bermasuk mulia. Wulun sangat mementingkan 5 hubungan untuk menjaga nilai etika tamadun Cina. Yang pertama adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat.
Jika pemerintah menganggap rakyat sebagai adik-beradik, rakyat akan menganggap pemerintah sebagai ahli keluarga. Yang kedua adalah hubungan antara ibu bapa dan anak. Ibu bapa dan anak mestilah saling menyayangi. Ibu sebagai orang pertengahan untuk membantu menggalakkan hubungan antara bapa dan anak. Yang ketiga ialah hubungan antara suami dan isteri. Suami isteri adalah unsur utama dalam keluarga. Peranan isteri dan sebagai ibu dalam sebuah keluarga adalah sangat penting. Yang keempat ialah hubungan antara adik-beradik. Mereka mengamalkan sikap menghormati orang yang lebih tua. Contohnya adik menghormati abang dan kakak. Dan yang kelima, hubungan antara kawan. Mereka tidak mementingkan umur atau identiti kerana mereka saling mengalahkan dan belajar dalam satu sama lain. Seterusnya, 5 sifat mulia dalam tamadun Cina sebagai Wu Chang. Yang pertama adalah Ren atau peri kemanusiaan. Ia merujuk kepada sifat-sifat mulia dan aspek moral, cinta kasih, kebajikan, kebenaran dan perasaan kenal diri. Yang kedua ialah Yi, iaitu kebenaran atau keadilan. Mereka sentiasa membela kebenaran. Ketiga, Li, bermaksud kesopanan dan kesudahan. Berlaku yang benar dalam ucara agama diperluaskan maknanya mencukupi adat istiadat tradisi sekumpulan masyarakat. Keempat, Ci atau Zi bermaksud kebijaksanaan. Dan yang kelima ialah Zi atau Zin. Zin bermaksud kepercayaan atau amanah. Mereka sentiasa menepati janji yang boleh dipercayai oleh orang lain. Etika dan peradaban budaya Cina. Budaya Cina berasal dari peradaban Sungai Huangpo atau Sungai Kuning. Mereka bebas dari pengaruh keterlaluan budaya utama dan boleh berdikari. Mereka juga mampu membina dan mempertahankan keaslian dari budaya mereka. Seterusnya, kita ke topik faktor yang mampu menghadapi ancaman budaya luar. Salah satunya ialah mereka mengekalkan tradisi kampung. Poin yang kedua ialah sistem kekeluargaan yang berasaskan kepada extended family yang melahirkan sistem klan. Assalamualaikum, saya Kamarul Hakimi dari Kepulauan 4. Saya akan membentangkan tentang pengenalan tamadun India. Tamadun India merupakan tamadun tertua dan unik di dunia. Ia berpusat di lembah Mohenjo-daro dan Harappa. Agama utama yang dianuti oleh masyarakat India ialah Jainism, Buddha, Hindu dan Sikh. Kebanyakan prinsip dan etika dalam masyarakat tamadun India diambil dari konsep Dharma yang bermaksud hukum alam semesta. Terdapat 6 prinsip di dalam etika peradaban India. Yang pertama ialah Dharma. Dharma adalah prinsip kesejahteraan dan keharmonian kepada semua makhluk, iaitu hukum alam semesta yang berkait rapat dengan tugas, tanggungjawab dan peraturan. Seterusnya ialah poin yang kedua, Satya. Satya yang memberi makna kepada konsep amanah dan kebenaran dalam sikap seseorang itu. Sikap seseorang itu di dalam kehidupan, manusia akan menjadi lebih selamat, sejahtera, terhindar dari bencana serta mendapat kebijaksanaan sekiranya berpegang kepada prinsip ini. Poin yang ketiga adalah Ahimsa. Ahimsa yang merupakan konsep belas kasihan dan tiada keganasan atau yang membawa kepada pekerjaan yang mencapai kesenangan dan kejayaan dengan seiring asas-asas Dharma. Ia juga diaplikasikan kepada haiwan, manusia dan tumbuhan. Poin yang keempat, selain daripada Dharma, Satya dan Ahimsa, kehidupan masyarakat India juga didasari oleh beberapa prinsip lain seperti Artha. Masyarakat di sana bekerja bagi mencapai kesenangan dan kekayaan dengan mengikuti asas Dharma, iaitu membantu golongan miskin dan memerlukan. Poin yang kelima, Karma. Karma pula adalah prinsip yang menyayangi dan kepuasan dalam menikmati harta benda yang dipakai demi kebaikan. Poin yang terakhir sekali, Vidu. Prinsip Vidu di mana ia adalah kesempurnaan rohani bagi membebaskan diri dari duniawi. Nama saya Muhammad Amir Afiq. Mari kita lihat etika di dalam citra semester masyarakat India. Terdapat 2 elemen penting dalam ajaran tamadun India, iaitu yang pertama, nilai manusia, iaitu nilai moral, nilai rohani dan juga etika. Kemudian yang kedua ialah holism, iaitu kesatuan dan perpaduan sesuatu masyarakat. Jadi budaya dalam tamadun India banyak mengajar nilai-nilai di dalam kehidupan seharian dan juga pengalaman
serta bertoleransi dengan orang lain. Terdapat 5 nilai-nilai etika dalam masyarakat India. Mengangkat darjat wanita merupakan salah satu nilai etika dalam masyarakat India. Terdapat 2 konsep iaitu Karnitanmai iaitu menjaga kedaraan seseorang gadis dan juga Karpu iaitu kesetiaan kepada suami. Menghormati orang tua juga merupakan nilai etika dalam masyarakat India. Mereka mengamalkan konsep Dewi Ibu iaitu Tuhan dikatakan bersifat keibuan dan juga konsep Tuhan fizikal Annayum Tantayum Munari Taivam iaitu sekuat mana seseorang itu sembahyang tidak membawa makna sekiranya tidak menghormati ibu bapanya. Kemudian meraihkan tetamu. Konsep yang digunakan ialah Atiti Devo Bhava yang membawa makna tetamu itu bersamaan dengan Tuhan. Walaupun tetamu yang mengunjungi rumah itu adalah musuh, adalah menjadi kewajipan kepada tuan rumah untuk menjemput masuk dan memberi layanan yang terbaik kepada tetamu. Hidup bermaruah dan kenal malu. Masyarakat India sanggup memilih kematian yang terhormat daripada hidup maruah yang tercalar, dan juga lebih baik mereka hidup bersedekah daripada hidup mewah, daripada hasil pendapatan yang hina. Dan nilai etika dalam masyarakat India yang terakhir ialah menjaga kebersihan. Setiap kali seseorang itu membersihkan badannya, dia perlu mengingati bahawa jiwanya juga perlu turut dibersihkan. Dan juga mereka mengamalkan makanan vegetarian yang juga dikaitkan dengan konsep kebersihan dan mengelakkan penyiksaan kepada sebarang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nama saya Muhammad Syafid. Tamadun Barat terbahagi kepada 3, zaman Greek Klasikal, zaman Hellenistik atau Kristian, dan yang ketiga tahap aliran etika Greek. Zaman Greek Klasikal, falsafah diperkenalkan oleh Pythagoras, berasal dari kata akar filosofin iaitu mencipta kebijaksanaan. Bermula pada Yunani kuno atau klasik, berkembang dalam kalangan bangsa Greek beratus-ratus abad tahun sebelum kedatangan agama Kristian. Tokoh-tokoh Greek seperti Socrates, Aristotle dan juga Plato. Selepas kelahiran agama Kristian, falsafah antiquity terus berkembang ke pusat-pusat pengajian Kristian seperti di Rom, Syria dan juga Alexandria. Dan tahap aliran etika Greek pula, ia terbahagi kepada 3, Pythagoras, Aristotle dan juga Socrates dan Plato. Untuk Pythagoras, konsep keabadian roh yang baik akan hidup semula dalam jasad yang baik ataupun tidak baik. Konsep kesudanan min merupakan titik penyerahan di antara 2 perkara yang ekstrim. Manakala teori pembentangan di mana had limitation dianggap baik dan tidak ada had limitation dianggap tidak baik. Untuk Aristotle pula, etika berasal daripada adat ataupun kebiasaan. Terbahagi kepada 2 iaitu jiwa rasional juga jiwa tidak rasional. Dan yang ketiga Socrates dan Plato, bapa ilmu etika dan akhlak Greek. Plato merupakan anak murid Socrates. Orang yang berilmu tidak akan melakukan kesalahan. Faktor yang mempengaruhi akhlak manusia: kebebasan, tanggungjawab, emosi, niat, undang-undang, agama dan adat. Hai, nama saya Muhammad Ali Farhan. Saya akan membuat sambungan dalam penerangan Tamadun Barat. Okey, seterusnya dalam Tamadun Barat adalah zaman Hellenistik dan Kristian. Jom kita lihat macam mana apa yang berlaku pada zaman ni. Zaman Hellenistik berlaku pada selepas kematian Aristotle, kira-kira 322 sebelum Masihi hingga kurun yang ke-17. Pada zaman Hellenistik dan Kristian ini, tiada teori-teori etika yang baru disambung oleh tokoh-tokoh moralis pada zaman itu. Tidak seperti zaman yang sebelum itu, seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Zaman Hellenistik ini berpusat di Athens. Bagi yang tidak mengetahui Athens di mana, Athens terletak di Greece. Untuk zaman sekarang ni, ia terletak di Greece, di benua Eropah. Okey, pada zaman Hellenistik dan Kristian terdapat 2 aliran falsafah. Yang pertama adalah falsafah Rom dan kedua adalah falsafah Hellenistik. Tetapi falsafah Hellenistik ni terbahagi kepada 3.
Yang pertama adalah Stoicism, yang kedua adalah Epicureanism, dan yang akhir sekali adalah sistem etika Kristian. Stoicism adalah aliran yang pertama. Okey, mari kita bincangkan. Dia diasaskan oleh Zeno. Siapakah Zeno? Zeno dilahirkan pada tahun 342 sebelum Masihi di bandar Cyprus dan meninggal di Athens pada tahun 270 sebelum Masihi. Pada umur beliau 22 tahun, beliau telah berhijrah ke Athens. Akibat keruntuhan ataupun kejatuhan kerajaan Greek, pemikir aliran ini berpendapat bahawa ia adalah impossible atau sukar untuk kembalikan moral masyarakat Greek yang dahulu. So, mereka lebih fokus untuk mendidik seseorang untuk menjaga kesejahteraan diri masing-masing. Maka itu, kebaikan dan keburukan terletak kepada penilaian mereka sendiri. Dengan ini, mereka tidak terkesan lagi oleh mana-mana faktor luar. Okey, seterusnya adalah Epicureanism. Epicureanism ini ditubuhkan oleh Epicurus. Aliran ini juga dikenali sebagai konsep Hinduism. Epicureanism ini diasaskan di Athens pada sekitar 306 sebelum Masihi. Pada zaman ini, mereka hidup secara tradisional. Mereka juga miskin dan hanya mampu makan roti dan air sebagai sumber makanan utama mereka. Epicurus mendakwa bahawa kelazatan adalah kebaikan. Mereka hanya mencari kebahagiaan, kesenangan dan bersukaria mencari kelazatan hidup. Epicurus mempunyai sekolah yang dikenali sebagai sekolah Hinduism. Akhir sekali adalah sistem etika Kristian. Penganut Kristian percaya bahawa Tuhan menetapkan kepada manusia suatu garisan panduan dalam bertingkah laku atau dalam hidup. Mereka memberi perhatian kepada isu-isu ritual seperti baptism, pedoman-pedoman moral oleh Jesus Christ, iaitu dalam Islam Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi yang menyampaikan petunjuk daripada Tuhan kepada manusia. Menurut Bertrand Russell, elemen penting yang membina Kristian adalah elemen pertama adalah kepercayaan falsafah idea Plato, Neoplatonism dan Stoicism. Selain itu, elemen terbinanya Kristian adalah konsep-konsep moral dan sejarah yang diwarisi oleh orang-orang Kristian terdahulu dari bangsa Yahudi. Dan akhir sekali adalah teori salvation yang menyatakan bahawa Jesus adalah penyelamat daripada kejahatan. Kita dapat menghayati dan mempelajari etika-etika pelbagai tamadun, kita boleh mendapatkan penghayatan nilai. Antaranya terdapat persamaan nilai-nilai etika dalam peradaban tamadun di Asia. Yang kedua, keharmonian dan kesejahteraan hidup dicapai oleh nilai-nilai etika. Ini dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Ketiga, pemahaman dan penghayatan nilai etika pelbagai tamadun membolehkan masyarakat menghormati dan menanam sikap bertoleransi terhadap masyarakat yang lain. Dan akhir sekali, tamadun yang mementingkan pencapaian pembangunan yang wajar seimbang antara aspek kebendaan dan bukan kebendaan wajar dijadikan panduan bagi melahirkan warga negara maju secara holistik. Akhir sekali yang saya boleh simpulkan dalam bab ini adalah ketamadun berkait rapat dengan manusia yang membangunkannya. Antaranya pemikiran, budaya, ilmu, inovasi dan kemajuan. Manusia yang mematuhi nilai murni menyumbang kepada kemajuan tamadunnya. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum.